Manakala yang kedua, ibrah, pengajaran dan tauladan yang kita boleh ambil ialah bila mana Allah Subhanahu wa taala dia akan memberikan ujian dan cubaan kepada setiap hamba-Nya, lebih-lebih lagi mereka yang beriman kepadanya, dengan pelbagai bentuk ujian, dengan pelbagai bentuk dugaan, dengan pelbagai bentuk musibah di dalam diri dan kehidupan mereka. Jadi ujian-ujian ini bergantung kepada tahap keimanan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Tahap para nabi dan rasul ada bentuk ujian dan dugaan untuk mereka. Tahap para wali-wali Allah ada ujian dan tahap dugaan pada mereka. Tahap orang-orang biasa ada ujian cara orang biasa. Tahap mereka yang memegang teraju pucuk kepimpinan, Allah akan uji kepada mereka bentuk ujian dan dugaan pada para pemimpin, para peniaga, para petugas, para pegawai kerajaan. Semua kita hidup ni ada ujian yang disediakan oleh Allah mengikut tahap dan level keimanan masing-masing. Itu tidak dapat kita lari lagi. Tetapi benda pertama yang kita harus fahami bila berdepan dengan ujian dan musibah, sebagai seorang Muslim yang kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, setiap dugaan yang Allah bagi, ujian yang Allah bagi, musibah yang Allah bagi, kita harus luruskan seiringkan dengan dua benda yang cukup penting ini. Pertama ialah sabar dan yang kedua ialah redha. Apa jua bentuk ujian yang Allah bagi, sabar kena ada, redha kena ada. Kenapa kita perlu sabar? Sabar ni selalu terkait dengan sifat dia. Sekali biasanya sabar, orang tu akan bersyukur kepada Allah. Dia sabar dengan ujian, dia sabar dengan dugaan, dia sabar dengan musibah dan dia bersyukur. Pasal apa nak bersyukur pula? Selalu bersyukur kita kaitkan dengan nikmat. Allah bagi nikmat tu baru bersyukur. Allah bagi nikmat ni baru bersyukur. Allah bagi kelebihan tu baru bersyukur. Allah bagi keistimewaan tu baru bersyukur. Ni mari ujian, mari musibah, nak kena bersyukur juga ke? Ya. Kenapa? Sebab ujian juga kita perlu bersyukur. Pertama, kita kena faham bahawa kenapa Allah memilih kita ada hikmahnya. Pasal apa ujian bentuk macam ni? Allah pilih aku, bukan pilih orang lain. Kenapa dugaan macam ni Allah kenakan pada dia, bukan pada orang lain? Kenapa musibah macam ni Allah kenakan pada golongan tertentu, tidak kepada golongan yang lain? Pasti ada hikmahnya. Kita bersyukur kerana Allah memilih kita untuk menghadapi ujian dan dugaan tu. Dan kita kena faham satu benda yang lain di sebalik tu. Bila Allah bagi ujian, ada hikmah, ada anugerah di sebaliknya. Sekurang-kurangnya pertama, bila Allah bagi ujian dan dugaan, Allah nak meningkatkan tahap level darjat seseorang. Mungkin pada waktu tertentu kita berada pada level dan darjat sekian-sekian. Allah pilih kita untuk diuji, Allah pilih kita untuk diduga dan dimusibahkan dengan tujuan nak menaikkan darjat kita hasil daripada kesabaran atas ujian tu. Aku bagi ujian ni kat hamba aku, dia sabar. Aku bagi ujian ni kat hamba aku, dia bertahan. Aku bagi ujian ni kat hamba aku, dia okey. Malah dia bersyukur atas ujian aku bagi sebab aku nak naikkan level darjat dia. Tu satu. Yang kedua, anugerah ujian ni dia boleh memperkuat dan memperteguhkan keimanan kita kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Allah nak suruh kita top up lagi. Allah nak suruh kita kuatkan lagi keimanan, kepercayaan kita pada dia dengan bentuk ujian-ujian tu. Apa dia yang lain? Yang lain kemungkinan Allah nak memberikan penghapusan dosa-dosa tertentu yang ada pada hamba-Nya tadi.
Aku bagi dia benda ni, aku uji dia benda ni, aku musibahkan benda dia ni, dia sabar, dia bersyukur. Berkemungkinan Allah nak menghapuskan sebahagian dosa-dosa yang dimiliki oleh hamba tersebut dengan sifat kesabaran yang ada pada dia.